Berkata pengarang kitab Syekh Daud Al-Fatani, katanya, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Hai anak Adam, tiada aku jadikan akan kamu supaya banyak aku dengan kamu daripada sedikit, dan tiada aku jadikan akan kamu supaya bertaulan aku dengan kamu daripada seperaku dan layarku, dan tiada supaya minta tolong aku dengan kamu atas pekerjaan yang lemah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan staf-staf kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Falah. Tak lupa juga yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam slot kuliah Maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, kasih sayangnya dan redha-Nya yang berterusan kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Apa khabar semua tuan-tuan, sihat? Mudah-mudahan semuanya di dalam jagaan Allah SWT. Firman Allah SWT yang saya bacakan tadi daripada surah Ali Imran ayat 164. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menjadi satu anugerah kepada orang-orang yang beriman ketika mana kami datangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anugerah Rasulullah ni buat orang yang percaya kepada dia. Anugerah Nabi Muhammad ni juga buat manusia yang reti beriman kepada Allah SWT. Maka dia akan menjadi anugerah kepada orang yang beriman. Sehingga Allah SWT menyebut tentang kedatangan Nabi SAW itu, yang kerja Nabi bila dia datang ke dunia ni, kerja dia yaslu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat suci Allah SWT, Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan dia mengajar manusia dalam keadaan penuh hikmah akan kitab-kitab Allah dan kata-kata dia. Bahkan wa yuzakihim, membersih jiwa manusia daripada segala zulumat ke arah mencapai manusia sebagai orang yang diberi hidayah daripada Allah SWT. Inilah kerja baginda Nabi SAW yang Allah sebut wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum ni manusia jadi orang-orang yang dalam keadaan sesat yang nyata sebelum datangnya Rasulullah SAW. Maka bila Rasulullah datang,
iaitu maka datanglah cahaya Allah, cahaya Islam, cahaya keimanan, cahaya hidayah ke seluruh alam dengan kedatangan Rasulullah SAW ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka bila kita jadi umat Nabi Muhammad sampai ke hari ini, hargailah sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ini, supaya kita kembangkan dan kita perkasakan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kenal kita, Nabi SAW kenal kita dalam keadaan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan di dunia ni menjadi asbab kita disayangi oleh Allah dan disayangi oleh baginda Nabi SAW, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat ini kasih sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Muhimmah karangan Syekh Daud Al-Fatani. Pada malam ni insya-Allah kita masuk pengajaran yang ke-6 di dalam kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab Syekh Daud Al-Fatani, katanya, berkata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, tiada aku jadikan akan kamu supaya banyak aku dengan kamu daripada sedikit, dan tiada aku jadikan akan kamu supaya bertaulan aku dengan kamu daripada seperaku dan layarku, dan tiada supaya minta tolong aku dengan kamu atas pekerjaan yang lemah aku daripadanya, dan tiada kerana mengambil manfaat aku daripadamu, dan tiada kerana menolak mudarat dengan kamu, dan tetapi aku jadikan akan kamu supaya jadi kamu mengenal akan aku. Di dalam petikan ni, kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, bila Allah jadikan kita, tidak lain dan tidak bukan Allah nak tengok kita ni boleh tak bertaqarrub dengan Allah. Di dunia ni Allah nak tengok segala nikmat yang Allah berikan, dia nak tengok kita bersyukur ataupun kita kufur, antaranya. Di dunia ni bila Allah jadikan kita hidup di dunia, dia nak tengok kita jadi manusia yang reti menjadi hamba ataupun reti nak jadi orang yang bukan hamba kepada Allah SWT. Maka segenap apa yang Allah biarkan kita yang berlaku di dunia ni, dia biarkan kita. Kita nak buat apa di dunia ni ikut suka kita. Sehingga ada satu hadis Nabi SAW kata, iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tak reti malu nak hidup di dunia ni, fasna' ma syi'ta, buatlah apa yang kamu suka. Kita boleh buat apa yang kita suka tanpa menghiraukan Al-Quran. Kita boleh buat apa yang kita suka tanpa menghiraukan halal haram. Tetapi semuanya itu akan ditanya atas apa yang kita kerjakan di dunia, sama ada kita buat itu betul-betul atas kehendak kita ataupun sebaliknya, iaitu kehendak hawa nafsu yang kita turuti. Maka bimbang kita di hadapan Allah, kita tidak ada alasan melainkan kita disiksa atas maksiat yang kita kerjakan di dunia ni. Sebab itu tuan-tuan kena hidup di dunia ni berhati-hati. Saya nasihat diri saya dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, berhati-hatilah kita hidup di dunia ni. Jangan sampai kita termasuk di kalangan orang-orang yang dihinakan oleh Allah SWT kepada diri kita sekalian. Kemudian disebut, dan tetapi aku jadikan akan kamu supaya jadi kamu mengenal akan aku, dan kamu menyembah akan aku, dan kamu perbuat segala suruhku, dan kamu tinggal akan tegahku. Ini yang disuruh oleh Allah kepada kita sekalian. Tujuannya Allah nak kita kenal dia. Bila Allah datangkan sesuatu benda di dunia ni, Allah cipta, Allah tunjuk segala ciptaan dan segala kuasa dia. Dia nak tunjuk kepada kita bahawasanya dia ada. Tuan-tuan ingat tak dulu tuan-tuan, tahun 2000 dulu, tahun 2000. Tahun 2000 dulu kita dengar macam-macam. Tak tahun 2000 pun tahun 90-an lah tuan-tuan. Kita dah dengar ni Al-Quran, buka-buka helaian Quran, tak ada ayat Quran dalam Quran, tuan-tuan. Selak-selak Al-Quran tak ada, muka surat ada, tetapi kalam-kalam Allah dalam Al-Quran tu tak ada. Kita pergi tunjuk kat KDN kata kami dah cop dah, sah dah. Main mana pula tak ada ni tuan-tuan. Maknanya Allah tunjuk kata dia ada. Sewaktu manusia jadi kelam kelabut, sewaktu manusia ditimpa pelbagai musibah,
Allah tunjuk kata dia maha berkuasa. Seperti mana yang berlaku di Aceh, tsunami. Tuan-tuan tengok tsunami. Bila berlaku ombak besar, bila berlaku tsunami, tiba-tiba masjid tersergam indah, tidak ada cacat celah pada dia. Bahkan indah, tersergam, kuat dia. Walaupun ombak yang kuat memukul dia, tuan-tuan. Tetapi Allah tunjuk bahawasanya rumah dia ada. Sebab apa Allah tunjuk kita di bumi ni macam ni? Dia tunjuk supaya manusia kenal kata Allah ni powerful di dunia ni. Supaya manusia tahu kata dia hidup di dunia ni, Allah lah segala-galanya yang boleh buat sesuatu apa ikut suka dia. Sebab itu memang perbuatan dia yang disebut dalam Al-Quran. Allah kata fa'alul lima yurid. Dan dia boleh lakukan apa saja yang dikehendakinya. Dia boleh buat. Kita ni tuan-tuan, Allah boleh bagi apa nak jadi kat kita, dia boleh jadi. Dia tengok kita hidup di dunia ni tuan-tuan, dia boleh buat apa saja kat kita. Kita minta apa, semua dia boleh bagi. Tetapi yang dia nak tahu kita ni macam mana tuan-tuan, dia nak kita sembah dia. Maknanya dia nak kita jadi hamba kepada dia. Di dunia ni bukan untuk kita nak bongkak diri, di dunia ni bukan untuk kita nak sombong diri, sebaliknya di dunia ni untuk kita mempersembahkan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita ni memang benar-benar hamba kepada dia. Dia nak kita jadi hamba kepada dia. Bahkan dia sebut, dan kamu perbuat segala suruhku, aku nak kamu buat apa yang ku suruh, buat. Jangan dakwa-dakwi kata ini boleh buat ke, ini tak boleh buat ke, sedangkan benda dah qat'i, memang benar dah di dalam agama, suruh buat. Tidak ada pertikaian. Contohnya apa tuan-tuan? Semayang, tak ada pertikaian. Allah suruh keluar zakat, tak ada pertikaian. Allah suruh kita puasa bulan Ramadan, tidak ada pertikaian. Allah SWT suruh kita makan benda yang halal, tidak ada pertikaian. Tiba-tiba kita pergi cari yang selain daripada halal. Kita pergi cari benda-benda yang haram. Ini ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak kita jadi manusia yang tunduk kepada dia. Saya ingat satu hadis kudusi tuan-tuan. Hadis kudusi ni saya rasa saya biasa baca lah. Cuma tuan-tuan tak perasan hadis ni. Hadis kudusi ni kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks yang lain. Yang pertama Allah sebut manistaslama biqada'i. Allah kata sesiapa yang jadi orang Islam kemudian dia tunduk perintah aku. Wa yasbir ala bala'i, kemudian dia reti sabar dengan ujian aku. Wa yashkur ala ni'mati, kemudian dia reti syukur dan terima kasih kepada aku. Kata Allah, katabtuhu sadiqa yuhsyaru yawmal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allah kata apa? Sesiapa yang jadi orang Islam, dia reti tunduk atas perintah Allah. Allah suruh apa, dia tunduk. Kemudian bila Allah bawa mai satu ujian kepada musibah, dia reti sabar dengan ujian Allah. Kemudian bila Allah uji dia, Allah bagi nikmat kepada dia, dia reti syukur dan terima kasih kepada Allah. Allah kata, katabtuhu sadiqa. Aku akan catat nama dia di kalangan orang-orang yang benar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak yang tu, tuan-tuan. Dia nak kita reti ucap terima kasih kepada dia, dia nak kita puji dia, dia nak kita besarkan dia nak kita sembah dia nak kita jadi manusia yang reti tunduk kepada dia nak kita jadi manusia yang faham tentang keadaan dia nak kita macam tu. Bila kita ikut apa perintah dia, Allah kata, aku tulis hamba-hamba aku itu berada di kalangan orang-orang yang benar di jalan Allah. Nanti di Yaumul Mahsyar akan dibangkitkan bersama dengan siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Tuan-tuan. Sebaliknya, wa man lam yastaslim biqada'i. Sesiapa yang jadi orang Islam kemudian tak reti tunduk dengan perintah Allah, semua tak nak buat. Quran kata macam ni tak mau buat, hadis Nabi kata macam ni tak mau buat, semua tak mau buat. Kemudian walam yasbir ala bala'i, tak reti sabar dengan ujian Allah. Allah uji dia, rupa-rupanya dia bukan orang yang penyabar. Kemudian
bagi nikmat kepada dia, tak reti bersyukur kepada Allah SWT. Apa kata Allah di hujung kata-katanya, tuan-tuan? Allah kata, faltakhiz ilahan siwaya. Kamu carilah Tuhan lain selain daripada aku. Pergi cari Tuhan lain. Jangan duk cari aku lah. Kalau dalam bahasa orang Tara, dia kata apa? Pergi cari Tuhan lain. Tak payah duk cari aku. Habis kurang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang kisah sekalian, bahawasanya Allah nak kita kenal dia dan dia nak kita ni jadi manusia yang reti tunduk kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang kisah sekalian, bahkan disebut di sini, dan kamu tinggal akan tegahku pada seumur hidup kamu, dan syukur akan nikmatku akan sebagai syukur yang banyak, dan kerana kamu ucap tasbih akan daku pada pagi dan petang. Hai anak Adam, jikalau bahwasanya awal kamu dan akhir kamu manusia, kamu dan jin kamu dan orang yang mati kamu dan orang yang hidup kamu, dan yang kecil kamu dan yang besar kamu, dan yang muda kamu dan yang tua pun kamu, dan yang merdeka pun kamu, dan segala hamba kamu, dan jika muwafaqah berhimpun mereka itu semuanya atas berbuat taat akan daku, nescaya tiada menambah oleh yang demikian itu pada kebesaranku dan kerajaanku. Allah kata apa? Kalau di dunia ni dihimpunkan semua manusia, semua makhluk Allah, jin dan manusia, semua jadi hamba kepada Allah, pakat buat baik habis kepada Allah, semua tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada seorang pun yang kufur kepada Allah. Allah kata, sedikit pun tidak menambah kebesaran aku. Aku tetap begitu juga. Tetapi kalau kamu kufur pun nikmat aku pun begitu, aku tetap macam tu. Kamu kufur nikmat aku, kamu tak reti terima kasih kepada aku, kamu tak reti minta ampun kepada aku tetap macam aku juga. Dan tidak tergugat sedikit pun kedudukan aku sebagai Tuhan yang maha gagah perkasa ni, tuan-tuan. Maksudnya apa? Apa kejahatan kita, apa kebaikan kita tak mengubah kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan baca ayat Quran. Dalam Quran banyak ayat Quran yang Allah cerita, kalau kita tak taat dia, dia sebut dia tetap maha kaya. Tuan-tuan baca dalam surah Luqman, tuan-tuan baca dalam surah Ali Imran juzuk yang keempat. Ada 2 surah ni dan banyak lagi ayat. Antaranya Allah sebut, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah kata, sesiapa yang kufur akan nikmat aku, sesungguhnya, tuan-tuan tengok ni, Allah tarik perkataan, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, bahwasanya aku Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji, walaupun kamu kufur dengan nikmat aku. Kamu tak reti terima kasih, kamu tak reti tunduk kepada aku, tak ada apa. Aku tetap Tuhan yang maha terpuji, lagi maha hebat, lagi maha kaya akan kedudukan aku. Tidak tergugat sedikit pun atas apa yang kamu buat kufur kepada aku. Tuan-tuan baca dalam surah Ali Imran. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Setelah Allah cerita berkenaan dengan ayat haji, Inna awwala bayti wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Tu, ayat tu hujung tu. Allah kata setelah dia fardukan ibadah haji kepada kita, kemudian dia sebut siapa yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, pergi. Kemudian saja-saja tak nak pergi, saja-saja tak nak buat kerja haji ni atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia tinggal benda-benda kewajipan, benda-benda kefarduan yang difardukan Allah kepada hambanya. Allah sebut di hujungnya, وَمَنْ كَفَرَ, siapa yang ingkar, tak nak buat kerja haji ni, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, maka Allah lah Tuhan yang maha kaya sekalian alam. Dia kata. Ini satu bentuk yang Allah SWT nak bagi tahu kepada kita, dia tak tergugat pun atas apa keingkaran kita akan kewajipan yang difardukan kepada kita. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Bahkan disebut, barang siapa bersungguh-sungguh ia atas berbuat maksiat akan daku, hanya bersungguh-sungguh ia atas berbuat mudarat ia bagi dirinya jua,
bahwasanya Allah Ta'ala amat kaya daripada sekalian alam. Dia sebut sini, siapa yang mampu buat maksiat, buatlah. Mudarat itu atas diri dia, yang tak sedikit pun mudarat pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah sebut, dia maha kaya daripada sekalian alam. Hai anak Adam, seumpama kamu sakitkan akan aku sakitkan akan kamu. Yakni seumpama kamu derhaka akan aku seksakan akan kamu. Seperti engkau perbuat akan aku perbuat akan dikau. Ni tuan-tuan, ni tuntutan Allah. Dia balas balik ke kita. Kalau tuan-tuan semak dalam surah Toha, second last page, surat sebelah bawah, 2 ayat bawah, kemudian muka surat terakhir atas sekali. Kita baca ayat ni, Allah SWT dia kecam kita. Dia kata, hari itu kamu tak ingat aku di dunia, maka hari ini aku pasti tak ingat pula kat kamu di akhirat kelak. Dia main daripada ayat apa? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ayat sebelah, qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Sadaqallahul azim. Tuan baca ayat ni, Allah kata apa? Ambil satu ayat pertama. Sesiapa yang lari daripada peringatan Allah, wa man a'rada an zikri, sesiapa yang lari daripada nak mengambil peringatan daripada ayat-ayat Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kami akan pastikan hidup dia penuh dengan kesempitan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti dibangkitkan di alam mahsyar, kami akan butakan mata dia. Ni tuan-tuan, ini kecaman Allah SWT. Ayat bawah, jawab orang yang dibutakan mata. Qala kadzalika ataska ayatu. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia kata kepada Allah, wahai Allah, kenapa kau butakan mataku sedangkan aku di dunia dulu tak buta? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, hari ini kau jadikan mataku buta. Kenapa? Jawab Allah, qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Ingat tak dulu, sewaktu di dunia aku tunjuk bukti demi bukti kekuasaan dan kebesaran aku, kamu buat-buat tak nampak. Ingat tak? Dia kata ingat. Jawab Allah, wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini giliran aku pula untuk melupakan kamu atas apa yang kamu lupakan aku sewaktu hidup di dunia dulu. Maka hari ini tiba turn aku pula untuk melupakan kamu. Habis tuan-tuan. Itu cerita Allah Subhanahu Wa Taala, dia balas balik atas apa yang kita buat di dunia dulu. Mudah-mudahan kita tak jadilah orang yang macam tu tuan-tuan, dan mudah-mudahan hati kita senantiasa bersih di sisi Allah Taala dan diberikan keampunan Allah yang sebenar-benarnya kepada diri kita sampailah bertemu dengan dia satu hari nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat ini sekalian, pengajaran yang ketujuh. Berkata Allah Subhanahu Wa Taala, hai hambaku, bermula dinar dan dirham, bahwasanya aku jadikan keduanya bagi kamu supaya kamu makan dengan keduanya akan rezekiku, dan kamu pakaikan dengan keduanya segala kainku, dan supaya kamu ucap tasbih akan daku, dan kamu ucap takdis akan daku. Takdis ni apa? Membersihkan Allah daripada kesyirikan kepada dia. Maksudnya, bila Allah berikan dinar dan dirham, dinar dirham ni mata wang mana? Belah Arab tu. Dirham Dubai, tuan-tuan. Kalau dinar ni Kuwait, tuan-tuan. Kalau Malaysia, ringgitan, tuan-tuan. Ringgit. Kalau dalam bahasa Arab dia tak sebut ringgit, dia sebut ringgitan, tuan-tuan. Jadi disebut di sini, maka dengan keadaan itu, bila Allah berikan duit, kekayaan kepada kita, maka diguna pakai untuk makan dan minum, serta kamu pakaikan dengan keduanya segala kainku, dan supaya kamu ucap tasbih akan daku, dan kamu ucap takdis akan daku. Ini yang Allah nak kita. Bila dia bagi rezeki, dia suruh kita jadi manusia puji dia. Duduk saja puji dia.
Subhanallah, 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 subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Puji Allah SWT. Dia bangga bila manusia itu puji dia. Dia lebih bangga bila manusia itu menjadikan dirinya sebagai hamba yang bangun di tengah malam. Lagi dia bangga. Tuan-tuan tengok. Banyak hadis-hadis Nabi cerita bangganya Allah dengan hamba-hamba ni, termasuk di saat ketika mana kita bangun malam. Allah bangga tu, tuan-tuan. Allah kata, tengok, wahai malaikat, tengok hamba-hamba aku. Dia sanggup bersengkang mata bangun malam semata-mata mengabdikan diri mereka kepada aku. Aku sayang kepada dia. Nampak tuan-tuan? Duduk dalam majlis ilmu pun sama. Kita duduk-duduk ni tuan-tuan, Allah sedang sebut di sisi para malaikatnya. Cuba tengok hamba-hamba aku yang berada dalam majlis ilmu. Mereka berkumpul dan menyebut tentang kebesaran aku. Aku bangga dengan mereka. Tuan-tuan, bangga. Bila kita buat benda-benda yang disukai Allah, nescaya kita akan disayangi oleh Allah SWT. Maka bila Allah sayang kita, ini satu benda yang boleh menjadikan Allah datangkan redha-Nya kepada kita. Inilah yang kita cari di dunia ni, tuan-tuan. Bila kita dah diredai Allah, bila kita dah disayangi Allah, siapa lagi yang lebih baik daripada sayangnya Allah dan redha-Nya Allah daripada manusia dan makhluk yang ada di dunia ni? Sudah pasti dan sudah tentu daripada Allah itulah yang menjadi asbab yang paling kita tunggu-tunggukan di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi, sebaliknya, kemudian kamu ambilkan akan kitabku, maka kamu jadikan akan dia ke belakang kamu. Ini manusia yang tidak baik. Bila Allah bagi rezeki kekayaan kepada dia, Allah suruh dia puji dia, Allah suruh kita jadi manusia yang takdis akan dia, tiba-tiba kamu ambil kitab Quran, kamu letak belakang kamu. Kamu tak mengindahkan langsung atas apa yang Allah suruh kepada kamu. Apa jadi ini, tuan-tuan? Dia sebut dalam ni. Maka dia sebut di sini, dia kata, dan kamu ambilkan akan dinar dan dirham, maka kamu jadikan akan keduanya itu ke atas kepala kamu. Tinggikan dengan dia akan segala rumah kamu, dan kamu rendahkan akan rumahku, dan kamu hiaskan segala rumah kamu, dan kamu runtuhkan akan rumahku, dan kamu jinak akan rumah kamu, dan kamu liarkan akan rumahku. Maka bukanlah kamu itu orang yang baik dan pilihan, dan bukanlah kamu itu orang yang merdeka, tetapi kamu itu dinamai hamba dunia, tuan-tuan. Oh, dia hamba dunia. Kita faham, itu status hamba dunia yang disebut kepada kita sekalian. Ada rezeki, ada harta, ada segala-galanya, tetapi Quran diletak di belakang, tak diendahkan langsung. Dalam masa yang sama, dinar dan dirham itu dijunjungnya di atas kepalanya. Bahkan segala-galanya daripada rumah dia, dia lebih suka besar rumah dia daripada besarkan rumah Allah. Dia lebih jinak duduk di rumah dia daripada dia nak berjinak-jinak hadir ke rumah Allah. Dia lebih sonok untuk menghiaskan rumah dia daripada dia nak menghias di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Maka dia itu bukanlah orang yang baik, sedangkan dia ialah hamba dunia nama dia, tuan-tuan. Wa na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, petikan ni kita kena ambil iktibar. Sebab dia satu kalam motivasi kepada kita sekalian. Supaya kita jangan jadi manusia yang disebut sebagai hamba dunia ni. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadilah hamba kepada Allah SWT, jangan jadi hamba kepada dunia. Nanti kita tak terlepas, tuan-tuan, akan disoal akan segala-galanya yang kita ada di dunia ni. Sebab itu, jangan kita libatkan diri kita sebagai hamba dunia di dunia ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian. Maka disebut di sini juga, dan orang yang menghimpunkan hartanya di dalam dunia, bermula umpama kamu itu seperti umpama kubur yang dilaburkan dengan kapur, dilihat pada zahirnya baik dan batinnya jahat. Seperti demikianlah kamu berbaik akan diri kamu, akan manusia, dan kamu berkasih-kasihan kepada manusia dengan segala lidah kamu yang manis dan segala perbuatan kamu, dan jauhkan diri kamu daripada aku dengan segala hati kamu yang keras dan segala kelakuan kamu yang khabis. Dia kata,
Jadi maknanya tuan-tuan, dia kata kamu itu seperti mana kubur. Di luar nampak cantik, dalam belum tentu. Tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maknanya dia suruh kita hiaskan kata-kata kita ini dengan kata dan kelakuan yang baik. Bahkan disebut, jadilah manusia yang menjauhkan diri daripada Allah, daripada keras hati. Maksudnya lembutkan hati kita, ubatilah hati kita supaya senantiasa baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita jadi manusia yang menghindarkan kelakuan khabis. Khabis ni apa? Buruk, tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan dikasihi sekalian, ada seorang sahabat Nabi, saya nak cerita ke tuan-tuan. Nama dia Nuaiman. Nuaiman ni dia bukan tata kelola, tuan-tuan. Dia tata keloloh. Dia keloloh punya orang. Antaranya dia selalu perkenal Nabi SAW. Tapi Nabi sabar dengan kelakuan dia dan Nabi seronok dan Nabi happy dengan dia. Apa dia buat? Satu hari Nabi sedih. Sedih sebab kematian isteri dia, Siti Khadijah. Dan Abi Talib pun meninggal dunia. Nabi sedih. Dia tengok Nabi sedih, dia pun buat satu perancangan. Dia nak bagi hadiah kepada Nabi SAW. Dia pergi jumpa tokai kambing. Waktu itu namanya Zaid bin Sabit. Wahai Zaid bin Sabit, aku nak kambing 2 ekor. Buat apa? Aku nak hadiahkan kepada Nabi SAW. Boleh, ambil 2 ekor. Lalu Zaid bin Sabit minta duit ke dia. Duit mana duit? Dia kata duit jangan minta kat aku. Minta kat Nabi SAW. Tu hebat dia, tuan-tuan. Tu keloloh punya orang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa orang ni dalam masyarakat, tuan-tuan, tuan-tuan sepak dia. Sebab dia buat tata kelola, tuan-tuan. Tata keloloh. Lalu Zaid bin Sabit bawa 2 ekor kambing bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada hadiah daripada hamba Allah. Dia bagi 2 ekor kambing kepada kau. Kemudian dia ada pesan ke aku, suruh bagi tahu dekat kau. Apa dia? Dia kata duit dia tak bayar lagi kambing ni. Dia suruh minta dengan kau, wahai Rasulullah. Rasulullah kata, siapa dia tu? Nuaiman. Allahu Akbar. Tak apa, Nabi pun faham perangai dia macam tu, tuan. Satu hari datang rombongan daripada Yaman nak masuk Islam, pergi rumah Nabi SAW. Pergi rumah Nabi. Bila sampai di rumah Nabi SAW, lalu mereka tinggal unta di depan rumah Nabi. Masuk dalam rumah Nabi. Waktu unta berada di luar, Nuaiman berada di luar bersama-sama dengan unta dan sahabat-sahabat Nabi. Lalu Omak pergi cakap. Omak kata, kalau sembelih sedap ni unta ni, besar unta ni. Nuaiman tangkap perkataan tu. Sembelih sedap, dia kata. Lalu dia tinggalkan perbualan dengan sahabat-sahabat, dia hilang. Dia pergi sembelih unta tu semua, tuan. Orang tu main nak masuk Islam. Dengan perbuatan dia tu bimbang, takut jadi lain macam. Maka dia pun bila lepas sembelih, dia lari sampai tak cukup tanah. Faham tak cukup tanah ni maknanya lari sampai hujung kampung. Lari sampai hujung kampung, dia jumpa satu manusia yang sedang gali telaga, nak buat telaga. Dia kata, wahai sahabat Nabi yang baik, wahai sahabat Nabi yang mulia, tolong bantu aku. Bantu apa? Aku nak menyorok dalam telaga ni. Boleh ke? Sebab apa? Sebentar lagi ada orang kaki pukul nak cari aku. Dia kata. Di antara ramai-ramai itu ada seorang yang paling mulia. Dia tak reti marah ke orang. Tapi dia nak cari aku juga. Tolong rahsiakan kedudukan aku dalam telaga ni. Boleh? Boleh, dia kata. Lalu datang, keluar Nabi SAW daripada rumah dia. Dia tengok-tengok unta habis mati. Kena sembelih. Nabi tanya sahabat, siapa punya kerja ni? Sahabat Nabi kata, Nuaiman. Nuaiman? Dia ni memang nak kena. Nabi kata. Sebentar lagi kita pergi cari dia. Aku nak ajak dia. Yang itu bahasa saya. Saya kali dalam bahasa utara saya. Aku nak cari dia, aku nak ajak dia. Habis balik orang Yaman ni, Nabi ganti balik unta yang mati ni, tuan-tuan. Seorang 2 ekor. Ganti. Selesai ganti, Nabi kata, jom kita pergi cari dia. Sampailah di tempat perigi yang sedang dibina tu, tuan-tuan. Nabi jumpa dengan sahabat tu. Sahabat tanya, ya wahai sahabat, mana kau dah nampak tak orang nama dia macam ni, Nuaiman, dia perangai macam ni? Ada tak lalu kat sini? Kawan ni cover line, tuan-tuan. Dia kata, aku tak nampak kawan ni kat mana.
Aku pun tak tahu dia ada kat mana, tapi jari dia tunjuk dalam telaga tuan-tuan. Betul ya, dia pegang pada janji, tetapi jari dia tu tunjuk tu. Nabi buka tudung ni tuan-tuan. Nabi buka tudung telaga tu, ada dia dalam tu. Dia kata, Nuaiman, apa hal? Jawab Nuaiman, jangan tanya aku siapa yang sembelih. Tanyalah siapa yang suruh aku sembelih. Sahabat Nabi kena, Umar kena, Abu Bakar kena. Dia terlepas. Nabi gelak, perangai dia. Waktu dia meninggal dunia, cuba tuan-tuan tengok waktu dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia ni tuan-tuan, Nabi urus jenazah dia. Nabi kebumikan dia, bila Nabi dah kebumikan dia, semua sahabat balik, Nabi tunggu kat situ. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, sebab apa tak balik lagi? Aku nak tunggu, nak dengar apa Nuaiman akan cakap dekat malaikat. Aku nak dengar dia cakap apa. Datang malaikat Munkar Nakir. Ya ahlal jannah, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Malaikat tu gelar kepada dia, ahli syurga dah tuan-tuan. Wahai ahlal jannah, siapa Tuhan kamu? Jawab Nuaiman, Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Oh, lepas dah, lega. Soalan kedua, ya ahlal jannah, wama nabiyuka, siapa Nabi kamu? Jawab Nuaiman, kau tanya aku siapa Nabi aku, dia sedang berada di atas perkuburan aku ini. Itulah Nabi aku. Nabi gelak dah. Selamat dia tuan-tuan. Bahagia dia. Sebab apa dia bahagia? Sebab dia ada nama di sisi Nabi SAW. Dia sudah meletakkan nama dia pada Allah dan dia pernah letak nama dia pada Nabi SAW. Sahabat Nabi kecam dia sebab dia pernah buat perkara-perkara yang dimurkai Allah. Dia minum arak tuan-tuan. Dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku mabuk sekarang ni. So macam mana? Nabi kata, jangan minum arak, mabuk, dosa besar, Allah murka, haram. Baik, aku tak buat dah. Besok dia main lagi. Dia mabuk lagi tuan-tuan. Ya Rasulullah, aku mabuk. Sekarang macam mana? Sekarang macam mana? Sekarang macam mana? Hari kedua, hari ketiga, sahabat Nabi pukul dia tuan-tuan. Duk macam mana. Sehingga ada sahabat Nabi laknat dia. Sehingga Nabi dengar, Nabi kata apa? La tal'inuh. Jangan laknat dia. Sebab dia disayangi Allah dan dia disayangi aku. Aku pun sayang kepada dia, Allah pun sayang kepada dia. Dia juga sayang kepada Allah dan dia juga sayang kepada aku. Jangan laknat dia. Nampak tuan-tuan? Maknanya, sejahat mana kita sekalipun tuan-tuan, letaklah nama kita di sisi Allah, biar ada nama kita di sisi Allah dan di sisi baginda Nabi SAW. Daripada apa yang kita sebut tu tuan-tuan, bermaksud carilah apa-apa yang disuruh Allah, taat. Apa-apa yang disuruh oleh baginda Nabi SAW, taat. Bila kita reti taat apa perintah Allah dan apa perintah baginda Nabi SAW, kita sedang menempah nama kita di sisi Allah dan di sisi baginda Nabi SAW. Barulah kita jadi orang yang baik di sisi Allah seperti mana yang kita khabarkan tadi tuan-tuan. Tuan-tuan yang kasih sekalian, bahkan disebut di sini, hai anak Adam, ikhlaskan olehmu akan ilmu dan jangan engkau minta daripadaku, maka bahawasanya aku beri akan dikau terlebih banyak dan terlebih baik daripada orang yang menuntut akan dia oleh orang yang meminta. Maksudnya apa? Kalau kita tak minta, Allah SWT lebih tahu lagi apa yang kita nak tuan-tuan. Cuma dalam keadaan tersebut, jangan minta kepada manusia, minta kepada Allah SWT. Minta ke Allah tuan-tuan, minta ke Allah. Bila kita minta ke Allah sesuatu, macam orang duk mengadu kat saya, Ustaz, saya ni nak pergi haji Ustaz, saya tak tahulah bila nak boleh pergi. Kenapa? Duit cukup. Cuma nak pergi haji ni tak tahulah bila nak dapat, tak tahu. Dia duk main mengacum macam tu kita. Dia duk main mengadu kat kita macam tu. Kita kata dekat dia, kak mengadu dekat Allah. Allah Maha mendengar dan dialah segala-galanya. Baiklah Ustaz cakap nanti saya minta ke Allah. Dia macam peras, tak peras. Dia nak solution daripada kita. Kita cakap macam tu, dia macam tak berapa senang. Jadi kita bagi tahu dekat dia, tak apa, minta dekat Allah, nanti Allah makbul lah. Nanti Allah makbul. Kau dah cukup duit, kau dah ada duit, kau dah ada harta. Walaupun kau tak ada harta pun, tapi kau minta ke Allah nanti, Allah tahu macam mana nak plan bagi boleh pergi juga.
Sebab kerja nak pergi rumah dia ni, dia yang panggil kita. Bila dia panggil kita, situasi apa sekalipun kita akan sampai di sana. Walaupun kita miskin, walaupun kita tidak ada harta, tetapi bila Allah panggil, lebih daripada itu kita akan sampai ke sana, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian. Sebab itu disebut kepada kita dan diterang kepada kita, jadi manusia yang ikhlas di dalam berilmu. Dan jangan engkau minta daripada aku, maka bahwasanya aku beri akan dikau terlebih banyak dan terlebih baik daripada orang yang menuntut akan dia oleh orang yang meminta itu, tuan-tuan. Jadi maknanya minta kepada Allah dan jangan minta sangat kepada manusia ni, tuan-tuan. Jadi begitu yang disebut kepada kita sekalian. Kemudian yang seterusnya, pengajaran yang ke-8 dan yang terakhir. Berkata Allah Subhanahu Wa Taala, tiada aku jadikan akan kamu itu sia-sia dan tiada aku jadikan akan kamu itu bertempat dan tiada aku lalai daripada barang yang kamu perbuat, dan bahwasanya aku bagi kamu itu yang mengetahui dan tiada bagi kamu peroleh akan barang yang daripada aku, melainkan dengan kamu sabar atas barang yang kamu bencikan pada menuntut keredaanku. Bermula sabar bagi kamu itu atas berbuat taat akan aku itu terlebih mudah bagi kamu daripada sabar atas berbuat maksiat. Ni tuan-tuan. Sabar buat baik mudah. Sabar buat maksiat susah, tuan-tuan. Betul tak? Betul ya? Tuan-tuan semayang tarawih nanti. Tuan-tuan semayang tarawih bulan Ramadan nanti, Tok Imam baca panjang. Boleh sabar? Sabar. Sabar. Walaupun bengkak hati kan. Bengkak. Apa? Tu imam ni tak faham. Tengoklah orang belakang sama baca panjang ni, aku dah getar lutut sebab getar ni. Dia takkan tak tahu kot. Kita sabar dan sabar. Tapi benda maksiat ni, tuan-tuan, dia bukan boleh kena sabar biasa-biasa, dia mesti kuatkan sabar, tuan-tuan. Ada seorang ustazah, dia main ceramah kat masjid saya, Datuk. Ni cerita. Dia cerita bab sabar. Dia kata, puan-puan, kita kena sabar. Cerita ni bila kita sabar, kita akan beroleh syurga nanti di akhirat kelak. Masya Allah. Saya dengar tu, dia cakap tu sampai corong tu, sampai ke rumah saya, speaker tu. Saya pun main lah waktu asar. Dah dekat nak masuk asar, saya main masjid. Saya tengok ustazah tu, Datuk tu, dia tengah cari kasut dia. Kasut dia sudah hilang. Saya turun motor, dia kata, Ustaz Naim, tolong cari kasut saya. Kasut saya hilang. Saya macam ni yang saya menyampah nak main masjid macam ni. Oi. Saya kata kasut hilang. Saya hilang. Tolong cari Ustaz. Saya tahu kat mana. Datuk tunggu kat sini. Baik. Saya cari. Tuan-tuan tahu saya pun ambil. Makcik yang goreng mi tu. Dia nak buat jamuan untuk jemaah masjid. Dia curi. Tuan. Dia bukan curi. Dia ambil. Tuan. Saya berjumpa makcik pakai kasut ustazah tu. Ya, memang saya pakai kasut ustazah. Kenapa makcik pakai? Saya kan duk masak mi daripada tengah hari tadi sampai sekarang. Jadi saya tak dapat masuk dalam kuliah. Jadi saya nak ambil keberkatan majlis ilmu tu, tak ada. Jadi saya pakai kasut ustazah supaya berkat kaki saya. Pandai dia. Dia buat yang tu. Ni ustazah marah tu. Nak ustaz pergi bagi. Saya tak nak bagi. Pandai kita pergi bagi. Ustazah, ni kasut ustazah. Ya, dia kata kasut saya. Saya kata, Datuk, tadi cerita sakan. Jadi cerita sakan sangat pasal sabar. Ni sekarang macam tak sabar. Itulah ustaz, saya kata sabar ni susah. Saya pun tak sabar, dia kata. Jadi susah sabar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pun kena banyak bersabar di dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita jadi manusia yang reti sabar atas segala apa yang Allah SWT uji kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni mendatangkan istifadah yang baik pada pertemuan kita pada malam ni, insyaAllah. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk pengajaran yang ke-8 untuk kita habiskan, tuan-tuan, insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik,
keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang tiada bertepian kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi asbab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Wahai Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirnya, wahai Allah, jadikanlah seluruh jemaah Masjid Al-Falah ini, wahai Allah, dijadikan hamba-hamba-Mu yang istiqamah mentaati-Mu hingga ke akhir hayat mereka, wahai Allah. Bahkan kurniakanlah kesihatan, keafiatan, keberkatan pada umur mereka di dunia sampailah ke syurga-Mu, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.